Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para pelajar yang dirahmati oleh Allah sekalian. Pertamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnianya kita dapat meneruskan sesi pengajian kita ini, pembelajaran kita ini. Semoga walaupun suasana PKP ini masih berlanjutan, tapi diharapkan para pelajar dapat memberi tumpuan dan perhatian di atas usaha-usaha yang dilakukan oleh guru-guru kita untuk terus menyampaikan ilmu kepada kamu sekalian. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan meneruskan perbincangan kita tentang ibadah, pelajaran ibadah berdasarkan kepada buku teks kafa pelajaran ibadah tahun 6, iaitu pada pelajaran yang ketiga, syarat-syarat wajib haji. Syarat-syarat wajib haji. Dulu kita bicarakan tentang hukum dan dalil menunaikan ibadah haji dan apa itu pengertian haji. Dan insya-Allah pada hari ini kita masuk kepada perkara-perkara syarat-syarat wajib haji. Syarat-syarat ni sesuatu yang perlu dipenuhi sebelum melakukan ibadah tersebut. Kalau rukun haji, maknanya perkara-perkara yang perlu dilakukan dalam ibadah haji. Syarat-syarat wajib haji ni maknanya perkara-perkara yang perlu kita penuhi sebelum kita melakukan ibadah haji tersebut. Kalau perkara ni pun kita tidak dapat memenuhinya, mematuhinya, ada sedikit perkara-perkara yang terhalang dengan syarat-syarat tersebut, maknanya tak wajib haji ke atas kita. Baik, haji dan umrah mempunyai syarat-syarat wajib yang sama. Terdapat 5 syarat wajib haji. Terdapat 5 syarat wajib haji. Yang pertama, Islam. Ibadah haji hanya diwajibkan untuk orang Islam. Syarat wajib haji ialah kepada orang Islam, tidak kepada orang yang bukan Islam. Bila mana dia mengucap 2 kalimah syahadah, artinya dia telah Islam, dan di antara kewajipan yang perlu dia laksanakan ialah ibadah haji. Itu Islam. Baik, yang kedua, baligh. Baligh artinya telah cukup umur. Kanak-kanak tidak diwajibkan untuk mengerjakan haji. Tidak diwajibkan untuk mengerjakan haji bagi kanak-kanak, artinya yang belum baligh. Artinya bila mana seseorang itu telah baligh, bergantung kewajipannya untuk dia menunaikan haji. Itu salah satu syaratnya. Itu bergantung dengan syarat-syarat yang lain lah. Salah satu syarat dia dah penuhi. Islam, dia Islam. Baligh, dia telah baligh. Jadi dia kena tengok syarat-syarat yang lain pula. Baik, baligh itu artinya telah cukup umur. Bagi lelaki cukup umur, iaitu dia mampu untuk mengeluarkan mani. Itu tanda lelaki. Sebagai dia tanda dia telah cukup umur. Bagi perempuan, bila mana dia ditatangi dengan darah haid, darah kotor tiap-tiap bulan, itu tanda dia telah baligh bagi perempuan. Baik, yang ketiga, syarat wajib haji yang ketiga ialah berakal. Tidak wajib bagi orang gila untuk mengerjakan haji. Jika dikerjakan juga, haji itu tidak sah. Maknanya akalnya tidak waras. Kadang-kadang akal dia betul, kadang-kadang tak waras. Jadi tidak siuman. Ataupun dia memang gila. Tidak wajib kepadanya, orang tidak wajib ke atasnya untuk melakukan ibadah haji bagi orang yang gila. Sebab itu, yang wajib melakukan ibadah haji atau umrah ialah mereka yang akalnya waras, mana tidak rosak, baik akalnya, sempurna akalnya. Baik, yang keempat, merdeka. Artinya, hamba abdi tidak diwajibkan untuk menunaikan ibadah haji. Zaman kita ni tidak ada lagi sistem penghambaan, tetapi jadi syarat, menjadi syarat dalam kitab-kitab fiqh yang terdahulu disebut. Di antaranya mestilah dia seorang yang merdeka, dia bukan hamba. Dia bukan hamba. Dia mestilah orang yang tidak dikuasai oleh orang lain. Itu maksudnya merdeka. Maknanya kalau dia nak hamba ni, kalau dia nak membebaskan dirinya dia sebagai seorang hamba, dia kena menebus dirinya dengan
bayaran atau kadar yang tertentu yang telah ditetapkan oleh tuannya. Jadi merdeka, syarat yang keempat, mestilah merdeka, dia bukan seorang hamba. Walaupun dia cukup syarat yang lain, Islam, balik, berakal, berkemampuan, dia cukup, tapi dia hamba, tak wajib ke atasnya untuk mengerjakan haji. Baik, yang kelima, berkemampuan. Apa maksud berkemampuan di sini? Dia kata berkemampuan itu berarti mampu menyediakan tambang pergi dan balik. Itu kemampuan yang pertama, iaitu cukuplah kemampuan keuangannya menyediakan tambang pergi dan balik. Kita lah dalam suasana kita masyarakat Islam yang jauh daripada Mekah ni, kita memerlukan kepada kenderaan, kapal ataupun kapal terbang. Nak pergi jalan kaki, tak tahulah berapa lama boleh sampai, kan? Ataupun naik kenderaan, naik motor kod darat, kan? Pergi naik ke Thailand, pergi naik kat Myanmar, pergi ke India, pergi ke Iraq, apa semua sana, jenuhlah, berapa lama pula nak sampai, kan? Itu pun mungkin ada halangan-halangan yang tertentu. Dan kalau ada halangan-halangan tertentu tu menjadi dia di kalangan orang yang tidak dianggap orang yang berkemampuan, dengan sebab ada halangan. Sebab tu sekarang ni ada kaedah yang mudah untuk sampai ke Mekah, naik kapal terbang atau kapal. Mana kita kena menyediakan kadar tambang pergi dan balik untuk sampai ke Mekah. Itu dianggap orang yang berkemampuan. Mana kena simpan wang dalam simpanan untuk mencukupkan tambang pergi dan balik ke Mekah. Itu dianggap orang yang berkemampuan. Maksudnya kalau tak cukup tambang lagi, tak ada kewajipan kepadanya untuk beribadah, melakukan ibadah haji tersebut. Baik, yang keduanya, memiliki nafkah kepada keluarga di tanah air sepanjang haji. Kalau cukup sekalipun keuangan diri dia untuk dia pergi ke Mekah, tambang dah cukup pergi balik, bekalan keperluan keuangan untuk dia berada di Mekah cukup, tapi keluarga yang dia tinggalkan tak ada duit, tak ada perbelanjaan untuk keluarga yang ditinggalkan, itu pun juga dianggap orang tu masih lagi belum berkemampuan. Maknanya dia mesti mencukupkan sumber nafkah untuk, maknanya keperluan pembelanjaan kekeluargaannya di tanah air yang dia tinggalkan. Itu di antara syarat kemampuan di sini. Baik, yang ketiganya, sihat fizikal dan mental. Sihat fizikal dan mental. Maknanya sihat tubuh badan. Tak ada lah datang penyakit, macam-macam penyakit yang boleh menghalangi kita untuk melakukan ibadah haji. Atau mental, ataupun akal kita, pemikiran kita kadang-kadang ada gangguan. Nyanyuk umpamanya. Kalau dah tua sangat nyanyuk. Nak melakukan ibadah macam mana nyanyuk, kan? Itu dikatakan sihat fizikal dan mental. Maknanya kita tidak ada penyakit yang menghalangi untuk kita melakukan ibadah haji ataupun umrah. Ataupun mental, ada kadang-kadang gangguan pada pemikiran kita. Itu pun juga dianggap orang yang tidak berkemampuan. Tidak termasuk orang yang dikatakan berkemampuan. Kalau ada sakit-sakit yang sedemikian. Baik, yang keempatnya dikata berkemampuan di sini ialah tempoh masa yang cukup untuk sempurnakan haji. Itulah yang dikatakan berkemampuan. Maknanya dia pergi tu masih ada lagi kesempatan untuk dia menyempurnakan ibadah haji. Tapi kalau tempoh waktu yang dia pergi tu, waktu dah orang mengerjakan ibadah haji dah. Melakukan ibadah haji baru dia nak sampai. Maknanya itu bukan lagi dianggap orang yang berkemampuan dari sudut syarat wajib haji tersebut. Mestilah tempoh masa yang cukup dia bersedia untuk menyempurnakan haji dengan waktu-waktu yang telah ditetapkan perjalanan dia untuk sampai ke Mekah. Baik, itu 5 perkara yang disebut sebagai syarat wajib haji. Islam, baligh, berakal, merdeka dan berkemampuan. Cuma ada tambahan syarat khusus untuk wanita. Untuk orang perempuan, dia ada syarat-syarat khusus yang lain.
Yang di antara syarat-syarat khusus bagi perempuan ialah yang pertama mendapat izin daripada suami ataupun wali. Bagi perempuan dia nak pergi melakukan ibadah haji, suami dia tak pergi, dia dah cukup dah syarat-syaratnya. Dia dah cukup dah syarat-syaratnya, syarat kemampuan tersebut. Maknanya dia cukup, suaminya tak cukup lagi duit. Keuangan tak cukup, dia dah cukup. Dia boleh pergi. Maknanya kalau kita sekarang ni di Malaysia melalui ketetapan yang telah diputuskan oleh tabung haji umpamanya. Dia isteri cukup, suami tak cukup lagi. Maknanya dia kena mendapat keizinan daripada suaminya, ataupun kalau suaminya dia tidak memiliki suami, dia mesti mendapat keizinan daripada walinya. Wali bagi perempuan. Bapa dia. Bapa bagi perempuan tersebut. Itu wali bagi perempuan. Ataupun kalau bapa dia dah tak ada, datuk dia ada, kena minta izin daripada datuknya. Itu di antara wali. Ataupun bapa dan datuk tak ada, wali yang ketiga iaitu saudara-saudara lelakinya. Itu wali baginya. Baik yang keduanya ditemani suami, mahram atau 3 wanita lain. Itu syarat khas bagi perempuan. Kalau suami tidak ada, mesti ada mahram ataupun saudara-saudaranya yang dia tidak boleh berkahwin dengannya, mahram dia. Ataupun sekurang-kurangnya 3 wanita yang pergi bersamanya, wanita yang dipercayai boleh menemani dia, 3 orang perempuan. 3 orang perempuan. Itu syarat khas untuk wanita. Dia tak boleh pergi sendiri-sendiri. Dia mesti pergi dengan mahramnya ataupun sekurang-kurangnya 3 wanita yang lain yang dikenalinya. Itu syarat khas bagi wanita. Baik, itulah syarat-syarat wajib haji untuk mengerjakan ibadah haji. Dan saya mengharapkan para pelajar untuk membuat catatan nota dalam buku tulis kamu tentang syarat-syarat wajib haji, dan juga kamu masukkan syarat khas untuk wanita atau perempuan. Ada 2 syarat tersebut. InsyaAllah semoga ada manfaatnya. Sekadar itu untuk kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.